Jadi kita ni muka surat 25. Surat 25. Baris yang ke-8 daripada atas lah. Lebih kurang lah. Jadi alhamdulillah baru ni kita mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul. Dan malam ni kita tengok sifat yang harus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu yang kitab ni kata, bukannya dia sifat harus ini kata, ada pun sifat yang harus bagi Rasul itu ialah segala perangai tubuh manusia seperti makan dan minum, menggembala kambing, memelihara itik ayam, kebal mu tak ada lah sana, tapi untahlah misalnya kata-kata. Jadi dia buat semua kerja yang kita buat asal kejalan itu halal. Dan dia juga buat bako, maknanya dia buat bako, buat benda-benda hasil tangan sendiri. Dan usaha-usaha yang halal, sama ada halal dari segi cara, halal benda, dia halal kepunyaan benda itu. Dan tiada ada sekaliannya mencerdaskan martabat kemuliaannya. Jadi asalkan benda, semua benda yang Nabi buat ni tak jatuh martabat dia. Sebab tu minggu lepas kita pesan dah, ada dua perkara orang menjatuhkan martabat Nabi. Pertama, dia kata berasah ayat Quran, iaitu dia kata pertama Nabi ni cemburu. Yang kedua, dia kata Nabi ni marah. Kita kena ingat cemburu dan marah ni adalah sifat mazmumah, sifat yang terkeji, yang tak mungkin ada, yang mustahil pada Rasul. Sebab Rasul ni mempunyai sifat mahmudah, sifat terpuji. Dalam Quran ada sebut, dalam Quran sebut tu, Tuhan nak mengingatkan kepada kita. Kalau kita kira secara logik, macam saya ada dengan lepas, bapa Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, gotulah goni doa aman kau kepada amanu, pada orang beriman. Orang beriman ni tak payah royak dah, dia yakin dah. Sebenarnya dia royak tu untuk pengetahuan orang kafir, orang fasik, dia orang munafikin. Hak ni hak merusak ke agama ni. Tetapi dalam Al-Quran, berapa pun Tuhan tegur amanu, orang beriman. Sebenarnya orang beriman kalau Tuhan tak tegur tak apa dah. Moga cok molek dah kedudukan dia. Tuhan tegur tu ialah nak suruh kita ni beringat dia royak kepada guru-guru kita yang kafir, yang munafikin, dan yang fasik supaya kembali kepada Allah. Tu ya. Jadi martabat Nabi ni, walau lagu mana berlaku atas dia pun tidak menjatuhkan martabat dia. Ada banyak orang celah juga kepada Nabi-Nabi terdahulu. Sebab kita ayat bunyilah. Maknanya orang celah kepada Nabi Adam kerana makan buah khuld. Orang celah kepada Nabi Yunus kerana perah dalam dakwah dia. Orang kata, sebenarnya tu sifat tu tak ada belakang tu. Nabi ada telah buah apa ni khuld tu. Dia telah tu pertamanya dia tak tahu. Dia tak tahu, saya royak dah. Makanlah apa buah daripada dalam surga ni. Kecuali kamu jangan menghampiri itu pokok. Dan kau ada royak dah. Jangan hampir pokok tu. Pas dia tak pergi kat pokok tu. Pas dia boleh buah tu, seorang pemuda molek comel juruh nampak. Bui kau Siti Hawa, royak buah ni lazat ni. Dia kena makan. Kalau tak makan buah ni, kemungkinan awak tak boleh duduk kekal dalam surga. Apa kalau makan, jadi duduk kekal dalam surga. Sebab tu Tuhan tak boleh makan. Sebab awak ni,
Kalau makan ke kekal dalam surga. Kalau tak makan, maknanya awak akan jadi khalifah di muka bumi. Duk Nabi ada masa tu, yang sedap duk dalam surga. Siapa-siapa dia, kalau pergi dalam surga dia sedap. Contohnya Nabi Idris alaihissalam. Sampai hari ni tak kelik mari lagi. Dia duduk dalam surga, apa tubik dia. Oh, sedap, tempat sedap. Nah, kita pergi tempat sedap, nak kelik tempat tak sedap. Tak sih. Oh. Tetapi Nabi adakannya duduk dalam surga dah sedap, saya lagi tipu lah gitu. Dia kata kalau mau makan buah ni, mau makan tetap duduk dalam surga. Sebab tu Tuhan tak boleh makan, dia kata. Kalau mau tak makan, mau makan di atas ke bumi. Bagaimana Tuhan kata? Dia kata ke Siti Hawa. Siti Hawa pun boleh. Pakai telai selalu pakai habis putih. Buat kelik kah? Habis ada dia. Royak orang buah ni makan lah sedap. Kita makan sedap sungguh. Ya, siapa dia bagi? Seorang pemuda alim dia tu. Orang comel alim lagi. Ada pemuda? Ada. Kalau begitu, bolehlah dia kata kita nak makan pun. Nak makan tak ada masalah. Apabila dia makan, mari malaikat cekik. Kok dia malah masuk. Sebab tu dia ada halkum ni. Halkum. Daripada khuldi jadi halkum. Gitulah. Mengikut kisah Nabi Adam. Jadi makna Nabi Adam makan tu kerana dia tak tahu. Kena faham tu. Nabi Adam makan dia tak tahu. Dalam amalan fiqh, gapo jadi apabila kita buat dengan kita tak tahu. Adakah dosa? Ada dosa? Kita tak tahu. Buat dengan tak tahu. Adakah dosa? Tidak dosa. Tetapi nak royak Nabi Adam apabila dia tahu dia salah makan tu, dia minta apa selalu dengan Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul juga berlaku pada Nabi Yunus. Jadi benda ni dia kata selalu, minta apa selalu. Walaupun benda tu tidak salah, tetapi bagi Rasul tersilap makan tu dia rasa salah dah. Pasal tak tunggu wahyu. Itu dia. Betul. Kemudian dia kata, kerana sekalian perangai itu ada kalanya pengajaran, pengajaran bagi umat akan menambah pahalanya, akan menjadi syariatnya. Jadi kadang-kadang gapo Nabi buat tu adalah pengajaran kepada kita, nak ajar kita, suruh buat. Suruh kita buat. Belaga dengan puak-puak. Allah dia, kita kata Wahabi Malaysia pula ni. Tak boleh mengatakan ini Nabi tak buat. Tak boleh begini Nabi tak buat. Banyaklah dia lagi. Jangan buat lebih pada Nabi. Nabi mengatakan sehari-sehari 1000, kita 1000 je lah, jangan lebih sangat. Dia tak khabar Nabi buat tu nak ajar kita. Dia sikit tak apa, dia tak ada dosa. Kita belamuk dosa dia, besar bukit dosa dia buat sikit juga. Tak kena. Tak agak. Sebab tu kita buat banyak pada Nabi, sebab kita banyak dosa. Nabi tak apa, dia tak ada dosa. Tapi dia ajar kita tu suruh perbanyakkan kita zikir. Apa Nabi royak begitu, pasal Tuhan royak dah ke dalam Al-Quran. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah aku banyak-banyak ni kata Tuhan. Nescaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Tak ada sebab banyak. Kita pada kita gapo yang paling banyak berlaku pada kita. Iaitu nyawa. Kenapa?
Nafas paling banyak tidur boleh nyawa, tak tidur boleh nyawa. Galak boleh nyawa, bunga boleh nyawa tak. Jadi nyawa lah paling banyak, nafas kita paling banyak. Nak kata dia apa ni, ulama 124,000 kali semalam kita ada nafas. Pas kalau kita letak di zikir 124,000 sehari. Boleh kita. Pas Nabi Rasul memang duduk situ. Walaupun tak bunyi mulut dia tapi zikir nafas tu dia ada. Yang kata dia ulama mudah kita malah. Kita isyak tu Allah waktu bik tahu. Boleh buat. Allah waktu tahu. Allahu nafas. Kerana buat banyak-banyak. Buat ia jadi apa? Jadi itu kita dah. Kelaziman kita. Kalau nyawa dia tu bila Allahu. Dan insya-Allah orang boleh tengok kita nak mati esok. Dia tu waktu juga. Allahu. Tak kira lah gapo amalan kita asal molek. InsyaAllah kita nak mati esok dia akan tunjuk amalan kita. Ya. Macam ada saya mau tu dia lembu ya. Tapi dia rajin zikir, dia yakin ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca semua. Tiba-tiba apabila dia belaga, aksiden, dia tak khabar tu biar tu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dia biasa kata gitu. Apabila dia khabar ingat. Dia khabar tak? Kawan duduk mana ni? Dia tanya. Balik kita. Pas dia tak khabar pula, bunyi pula. Subhanallah. Pas kita duduk ma'au. Kita duduk ma'aduh ngau. Ya misalnya. Jadi kena ubah. Biar jadi satu-satu amalan itu zikir bagi kita lah. Tak kira lah, mana-mana lah. Kita nak itu. Ataupun kita nak apa nama ni. Zikir mana-mana lah. La ilaha illallah ya afdalnya. Kena kata Allah lah. Walaupun ada orang kata tak ada makna. Macam-macam lah. Orang lain ni cerdik saja. Tuhan kata ada makna, kita kata tak ada makna. Tuhan kata ada makna Allah ni. Sebab dalam Quran tu dia kata yas'alu man khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa yaqulanna Allah. Jika ditanya kepada orang kafir, siapa dia buat langit antara langit dan bumi? Orang kafir jawab Allah. Kita nak jawab berapa? Dah orang kafir jawab Allah. Jadi apa salah kita sebut Allah? Sebab zikir ni ialah ingat nama Allah. Nama yang afdal ialah Allah lah. Yang khas ya. Kalau nak sebut nama lain boleh juga. Ya Latif ke, Ya Azim ke, boleh berlaku. Satu nama adalah Quran boleh sebut berlaku. Ya. Ada pun dalil naqal, tanda yang menyatakan mereka itu Rasul, harus perangai manusia itu. Firman Allah Ta'ala pada Nabi Adam AS, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Artinya, hei Adam, diamlah engkau dan isteri engkau Hawa di dalam syurga. Maka makanlah oleh kamu daripada nikmat syurga itu akan makanan daripada sekira-kira kehendak kedua kamu. Ya. Dan firman pada Nabi Allah Isa AS, ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Artinya adalah kedua Isa dan ibunya Maryam itu makan keduanya akan makanan dan berjalan Isa itu di dalam pekat. Dan firman-Nya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawwajnakaha, artinya kami
peristrikan akan dikau ya Muhammad akan perempuan yang bernama Zainab. Itu. Jadi nak sini Atuk Syekh kita dia nak royak kepada kita bahawa semua nabi-nabi, cuma dia royak sebahagian daripada nabi-nabi ini mempunyai perangai supaya kita je, tetapi dia ni manusia terpilih. Ingatlah kata jelah. Dia supaya kita perangai makan, minum, tidur, duduk, tetapi dia adalah taat kepada Allah. Kedudukan dia dalam takwa. Maknanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ajak kita pula gitu. Kemudian ada orang kata tak boleh turut Nabi. Moga dia Nabi. Kita orang sepuah ni buat cara sepuah sudahlah. Dah. Nabi Rasul ni ialah suruh Tuhan menyampaikan kepada kita. Dia tuju tukar suruh buat supaya hak Tuhan suruh. Dan setiap yang dia suruh tu kita boleh buat. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Dalilnya gapo kita tak boleh buat, hak Nabi buat. Jangan sifat yang khusus bagi dia, jangan. Nak Isra' Mi'raj juga uratlah kita je. Hak lain tu boleh. Perangai Nabi kerja, coba dia dalam kerja, coba menghadapi hak doa Tuhan. Hak kita panggil bala tu. Kita je panggil bala. Kita orang awal ni. Orang tarikat dia tak panggil bala dah. Orang duk mengatik. Kalau saya dia suruh ludah paku tu. Mana dia orang tu, dia panggil kau dia. Dia tak panggil bala. Gapa-gapa hak Tuhan, kita kata bala lah. Dia kata ujian. Coba daripada Tuhan. Dia tak dicoba Apatah lagi orang duduk di hakikat. Orang duduk di hakikat, duduk di ma'rifah. Dia tengok benda ni, dia bukan cuba bukan bala, tetapi dia tengok nikmat. Nikmat dia tengok tersedak. Kalau dia sakit tu dia tak rasa sedap. Lain dengan kita. Kita kena sakit adodo lah. Dia sakit tu alhamdulillah. Syukur dia kepada Allah. Sebab apa? Sebab ada sahabat Nabi, sahabat kepada Sayyidina Ali. Dia pergi kepada sahabat dia tu, dia tanya, adakah kamu tidak berubat kerana kamu sakit perut? Dia sakit perut telapak sakit kan? Maknanya dia guling-guling ke Allah, alhamdulillah. Guling tu sakit, tapi dia kata alhamdulillah. Dia jawab kepada Sayyidina Ali, dia kata, ya sahabat, buat apa aku berubat? Sebab aku lebih nikmat di dalam kesakitan ni. Kerana dalam aku sakit ni lah aku boleh kecek dengan malaikat setiap masa. Bagi dia nikmat. Pasal dia orang siapa? Duk kita, bala rakyat, duk kita ke, kita kata. Lain pendirian kita. Dan lagu mana kita? Kalau boleh duduk semua dia. Mari sakit pun alhamdulillah. Belanggar pun alhamdulillah. Patah betih pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sebab apa Tuhan tu bagi kepada kita so patut dengan perkara tu. Tuhan dia tak beri kalau tidak so patut dengan kita. Tuhan bagi kita sebab kita tu pandai dia mula gitu. Pada apanya aku mula tak cedera ni. Jalan pakai cahau dulu reti dan jeli kat aku. Lain musuh ke jeli ludah dah. Daklah ada nikmat cuba perhati. Dengan orang ludah ke dia, tu kurang dia boleh buat ibadat. Aku ni tak boleh dah. Duk kosek orang Tino kena buat ibadat dah. Maka ibadat tu dia tengok sebagai nikmat. Jadi kita nak supaya benda lagi tu berlaku pada kita. Tu barulah kita kata nak turut Nabi. Sebab dalam Islam kita ni kena jaga masa. Masa kita kena jaga lah ke mana. Kita ditekan, dikata oleh orang kafir. Jaga masa ni, kita kata kalau buat pukul 1, kena ada pukul 1 selalu.
Kalau janji pukul 1, kena pukul 1 kena ada. Maka kita rasa kita boleh buat pukul 1 ke ada. Sedangkan kadang-kadang kita nak pergi pukul 1 tu halangi tengah jalan. Misal kita lorak nak mari sini lah. Belanggar, jalan, tutup. Boleh mari pukul 1. Malam kita tolak tu awal pagi. Nak selesai. Hak segala duduk atas jalan tu. Pokok tumbal ke. Boleh? Tak boleh. Sebab tu kita dalam Islam, kita kena sedar. Segala yang kita buat kerja berapa ni, semuanya atas kehendak Tuhan. Tak boleh kita nak menetapkan. Nak letak gitu gini tak boleh. Semua kita pohon pada Tuhan supaya gapo yang kita nak tu boleh supaya kita nak. Tetapi kita kena sedar doa kita ni Tuhan kabul. Tak ada Tuhan tak kabul. Kalau kita doa lah, doa sungguh lah, bukan main-main. Tuhan kabul dalam 4 wajah. Pertamanya Tuhan beri selalu kalau kita minta. Keduanya Tuhan tak beri sebab tak sepatut dengan kita, dia ganti orang lain. Sama ada kita reti atau tidak, Wallahualam. Kita minta gapo? Kita minta siah, kata siah penyakit. Dia tak beri siah penyakit tu. Kalau siah penyakit tu duduk berjalan, gimari tak sembahyang pun tinggal. Dia kena beri benda lain. Kita kata ada hikmah. Tapi orang tak nampak tu. Yang ketiganya, dia tak beri law ni. Cakap minta kita, dia tak beri. Dekat-dekat kita nak mati, dia beri. Dekat kita nak mati, Tuhan bagi kita. Walaupun law ni tak beri, kita minta semua, insya-Allah dia akan bagi. Iaitu supaya kita minta kalimah la ilaha illallah. Jika nak mati boleh kata la ilaha illallah tu, dia jamin kita. Jadi kalau Tuhan tu itu tak willah pun tak apa, insya-Allah dekat kita nak mati dia bagi. Dan yang keempatnya tak willah kita. Sebab kita tak boleh kita minta, kalau kita punah kita, maka dia beri kepada anak cucu kita, keturunan kita. Jadi 4 wajah inilah yang asli. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Illa allazi, kecuali. Hak ni masuk kita kena jaga. Illa allazina aman. Kecuali kita nak beriman. Beriman makna kita yakin dengan Allah dan Rasul. Tak ada lah mari ya tak ada. Yakin terus. Gapo hak Nabi royak, gapo hak Tuhan royak, kita yakin. Law ni duduk di ulama lah. Nabi tak ada ulama lah. Duk royak kita benda tu benda ni. Kita kena pegang hak ulama akhirat. Ulama pun kena jaga-jaga juga, ada ulama su jahat. Kita kena pegang pada ulama akhirat. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Apa beramal soleh ni ialah ikut sunnah Nabi dalam semua perkara. Sebab kita banyak kita tutup Nabi. Apa? Kita tak rasa cara kafir ni comel. Pas kita buat cara kafir, kemungkinan ada 2. Pertama, sia-sia. Batil. Sia-sia kalau kita cara kafir. Yang kedua, kalau kita reda, mungkin kita jadi kafir juga. Sebab reda atau kufrun. Kita reda, mungkin kita jadi kafir juga. Sebab reda atau kufrun. Kalau kita buat hak tidak Islam. Tetapi kalau dari semua gerak kerja kita buat mengikut sunnah, kita boleh pahala. Ikutlah nak pahala ke nak saja ke, atas kita dah lah. Kita mikirlah. Tu. Kemudian yang ketiga je, wa tawasabil haq. Mana selalu berpesan-pesan. Mana kecek kita, berapa kita bertemu mana dengan saya semua atas wakaf, semua atas masjid, bertemu mana-mana. Tepat pun
mesti kita kecek benda sebenar, iaitu agama. Kalau kecek umum agama, jangan kecek selain pada agama. Kecek mesti agama, mesti yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, yang keempatnya watawa sobis sober. Yang keempatnya kita dijaga masa bila kita sobat. Apa makna sobat? Sobat ni maknanya kita tidak tengok kenah manusia ni, kata huduh kita, kau sekak kita, kau semua kita pandai Tuhan nak jaga kita. Kita pandai berlaku atas kita ni, Tuhan nak jaga kita. Maka kita boleh jadi sobat. Oh, kalau tidak marah galik lah kita. Tak ikut dengan nafsu kita ke. Nafsu kita nak begini tak boleh marah kita. Tapi kalau kita faham, kita reda dengan apa yang kita perolehi, itulah kesabaran yang Tuhan anugerah kepada kita. Jadi Pak ni orang jaga masa.